Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Ya, Syah Alam daripada Singapura. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم. Supaya kita dapat melakukan kesemuanya yang diperintahkan untuk kita amalkan, yang dilarangkan juga untuk kita amal dengan meninggalkannya. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan masuk dalam bab yang pertama di dalam Kitabul Iman, yaitu bab tentang dosa-dosa besar dan tanda-tanda munafik. Dan telah kita jelaskan tanda-tanda munafik, definisi tentang dosa-dosa besar dan tanda-tanda munafik pada 2 hari lepas, pada 2 hari lepas dan semalam. Pada hari ini kita masuk pada muka surat 266, hadis pertama di dalam bab dosa-dosa besar dan tanda-tanda munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa yang paling besar. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية متفق عليه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki ialah bahawa seorang lelaki ni iaitu kembali kepada Sayyidina, seorang lelaki bermaksud kembali kepada Sayyidina Abdullah lah. Abdullah tu sendiri. Kadang-kadang seorang tu dia meriwayatkan ada fulan berkata sebenarnya fulan tu adalah dirinya. Fulan berkata, kita ghayak, orang Kelantan kata, fulan berkata. Jadi fulan tu seorang lelaki itu sebenarnya saya bracketkan dia tu dalam kurungan tu baina qausain, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sendiri telah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Mana dosa yang paling besar di sisi Allah?" Baginda bersabda bahawa kamu mendakwa bagi Allah itu tandingan. Maknanya Allah itu ada sekupu. Mendakwa bahawa Allah tu, seseorang itu mendakwa bahawa Allah tu adalah ada tandingannya, ada kufu dia. Yakni mensyirikkan Allah lah. Dosa paling besar ialah mensyirikkan Allah lah dengan sesuatu. Hadis yang kedua, Maulana biasa di permulaan majlis ini tentang apa ya? Saya tak faham apa pertanyaan tu.
Jadi apakah dosa yang paling besar? Baginda SAW bersabda bahawa kamu mendakwa bagi Allah itu tandingan, sedangkan dialah yang mencipta kamu. Lelaki itu bertanya lagi, yakni beliau bertanya lagi, kemudian apakah dosa selepasnya? Baginda bersabda, kamu membunuh anak kamu kerana takut anak kamu makan bersama kamu. Bunuh anak kerana takut apa dia tu? Rezeki kamu tu berkurangan. Sebab dulu banyak ni, dah bila datang anak, rezeki untuk dimakan tu adalah berkurangan. Bunuh sebab tu. Allahu Akbar. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, kemudian apa? Baginda bersabda, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Kemudian Allah menurunkan. Kemudian baginda SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah telah menurunkan ayat untuk memperkuatkan dan memperkukuhkan perkara tersebut yang telah Nabi sabdakan. Iaitu wallazi, Nabi baca ayat, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulunna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama. Dan juga mereka yang tidak menyembah, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah. Maknanya tak boleh menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT untuk membunuhnya, dibunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak, iaitu jalan yang dibenarkan syarak. Mungkin kalaulah satu orang tadi, mungkin seseorang tadi dia bunuh seseorang ke, ataupun dia dilakukan kisos ke atasnya, maka bolehlah dijalankan hukuman kisos tersebut, dijalankan hukuman kisos tersebut ke atasnya. Dia licin, turun. Okey, baik. Dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan perkara yang demikian akan mendapat balasan dosa-dosa. Surah Al-Furqan ayat 68, hadis riwayat muttafaqun alaih. Di permulaan majlis, setiap majlis Maulana akan baca hadis pertama tentang tidak sempurna iman. Maksudnya saya baca dalam khutbah saya tu. Okey. Itu saya faham. Hadis dalam khutbah saya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hatta la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang itu. Itu hadis yang kedua saya biasanya. 2-3 hadis yang saya baca tu. Okey. Itu kita datang semula. Pada siapa-siapa, untuk pengikhlanan, pada siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang sudah berdaftar dan membayar, dan sudah daftar dan bayar dan tidak belum lagi masuk ke grup, belum lagi masuk FB private, ke grup private, maka sila hubungi admin di nombor 017. Pada siapa yang dah berdaftar lah, dia dah berdaftar, cuma dia bila daftar dia tak masuk lagi grup, daftar dan dia buat sedikit pembayaran dan dia tak masuk lagi ke grup FB private, ke grup private tadi, ke grup jemaah private kita ni yang kita akan buat program esok, maka sila hubungi admin, sila hubungi admin sila WhatsApp lah pada admin pada nombor 017. Okey. Begini, sebagaimana kita bertanya tentang afdalul a'mal, manakah amal yang paling besar, manakah amal yang paling afdal? Itu pertanyaan afdalul a'mal, manakah amal yang paling afdal? Pertanyaan sedemikian. Begitu juga pertanyaan dan jawapannya berbeza-beza.
mengikut situasi orang yang bertanya, mengikut situasi masa itu dan orang yang bertanya dan juga orang yang bertanya. Jadi maka dia akan berubah-berubah jawapannya. Begitu juga mengenai pertanyaan tentang dosa-dosa. Manakah dosa-dosa besar? Maka jawapannya berbeza-beza juga. Dalam pertanyaan Afdalul Ahmar terdapat jawapan mengikut keadaan dan penyoal itu sendiri. Begitu juga dengan pertanyaan apakah dosa yang paling besar? Jawabnya juga berbagai-bagai, bergantung kepada askhas, iaitu individu, dan bergantung kepada ahwal, keadaan, bergantung kepada ahwal dan halat. Halat tu keadaan lah. Allahu Akbar. Jadi dialah yang mencipta kamu, Allah lah yang memberi makan kepada kamu, dan Allah lah yang memberi segala-gala pada kita. Kenapa kita wajib kenapa kita kena taat perintah Allah? Kenapa kita melaksanakan perintah Allah? Sebab Allah lah pencipta kita. Kenapa kita beriman pada Allah? Telah kita jawab dalam hadis pertama dulu kan. Kenapa kita beriman pada Allah? Sebab Allah lah yang mencipta kita. Sebab Allah yang menjadikan kita. Jadi dialah yang mencipta kamu, dia yang mencipta kita. Allah lah yang memberi segala-galanya untuk kita. Allah bagi tangan, kaki, mata, telinga dan segala-gala hanya datang daripada Allah. Oleh itu, bila Allah dah bagi satu orang, dia dah bagi pada kita, maka hak bagi kita lah. Hak bagi kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi pada kita, maka hak untuk kita untuk dia tidak disekutukan. Jadi kita tak boleh syirik pada dia lah. Kita tak sekutukan Allah tadi. Sebab Allah lah yang memberi segala pada kita. Yang tak beri pada kita, kita sembah. Misal contohnya, orang yang mana mereka-mereka yang syirik ni, Allah bagi segala-galanya, tapi dia tak sembah. Dia tak sembah Allah yang memberi padanya. Bahkan dia sembah selain daripadanya, yang mana tak bagi apa pun pada dia. Tak patutlah kalau kita tengok dari segi zahirnya. Mana patut? Tak bagi apa, disembah. Yang bagi segala-galanya, ditinggalkan. Yang bagi segala-galanya, ditinggalkan. Jadi Allah Subhanahu, disebabkan itu syirik itu dikatakan satu kezaliman yang besar. Syirik ini satu benda yang sangat besar. Sebab tu Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Satu benda yang amat besar. Jadi dosa yang paling besar ialah dosa syirik lah. Jadi kalau siapa mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan dia menduakan Allah SWT, iaitu dia mensyarikatkan Allah SWT, maka orang-orang ini tidak akan diampun dosa-dosa. Maknanya mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir, so Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Sebab itu kita tidak boleh berdoa pada orang-orang kafir yang telah meninggal dalam keadaan kekufuran. Maknanya orang yang non-Muslim, dia mati dalam keadaan non-Muslim, kita tidak boleh mendoakan keampunan untuknya. Kita tak boleh doakan keampunan untuknya. Sebab dia tak diampun oleh Allah dah. Dia tidak diampun oleh Allah kerana dia telah mensyarikatkan, seseorang tadi telah mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Sebab itu apabila Sayyidina Ibrahim alaihissalam berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat kepada bapanya, tapi bapanya tidak mendapat hidayat dan bapanya mati dalam keadaan kufur, maka Sayyidina Ibrahim AS doa juga supaya keampunan ke atas bapanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat melarang Sayyidina Ibrahim daripada berdoa ke atas bapanya. Sehingga Allah Ta'ala kata ketengok. Sebab bapa kan, dia satu orang bapa yang meninggal dalam keadaan kufur, yang mana bapa ni seorang yang mempunyai ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku baik dengan ibu bapa, walaupun ibu bapa itu masih lagi tidak beriman. Maksudnya dia bukan orang beriman. Siapa yang Masya Allah convert Islam, dia masuk Islam, ibu bapa dia
tak Islam, maka dia diperintahkan untuk berlaku baik kepada kedua ibu bapanya, supaya agar dengan kelakuan tadi ibu bapanya ingin ataupun ibu bapanya hati dia supaya mendapat tunjuk dan hidayat daripada Allah. Tapi kalau matilah, kalau ditakdirkan mati dalam keadaan tak beriman, maka kita tidak boleh mendoakan. Maka Sayyidina Allah Ta'ala kata, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Sayyidina Ibrahim alaihissalam melihat nanti dalam bab mati kita akan belajar tadi, suruh melihat ayahnya dalam neraka, maka bila Sayyidina Ibrahim alaihissalam lihat wajah ayahnya, maka dia merasa benci. Dia akan rasa takut dan benci. Kenapa orang yang sayang itu kita takut dan benci setelah tu? Sebab Allah telah ubah keadaan wajahnya. Allah Ta'ala ubah keadaan wajahnya, menyebabkan Sayyidina Ibrahim tak sanggup melihat lagi wajah ayahnya. Maknanya timbul rasa tak senang hati. Dulu dia rasa simpati, tapi timbul rasa tak senang hati. Bila berada di tempat di dalam neraka nanti. Khair, beginilah orang yang, contoh dia mudah, orang yang kita sayangi, orang yang paling kita cintai, bila dia meninggal, maka perasaan wahsyiyah tadi, perasaan tak senang hati dan wahsyi, kita rasa janggal dah. Kalau orang yang kita sayang tu dia meninggal dan dia tidak ditanam dan dia letak dalam rumah, kita rasa janggal. Kita rasa tak senang hatilah, janggal. Sebab dah mati, kenapa tak tanam? Janggal. Dia akan timbul wahsyiyah. Orang hak kita suka tu pun, kalau dia dalam hati, duduk dalam rumah, kita duduk seorang, kita rasa takut tak? Gerun, rasa berdiri, bulu roma, gerun, takut. Sebab perasaan wahsyi tadi, perasaan terasing tadi. Wahsyi itu maksudnya terasing. Banyaklah wahsyi itu liar. Kalau binatang wahsyi kita panggil liar, tapi terjemahan dia mengikut situasi ayat lah. Mana kita rasa terasing bila satu orang tu meninggal dan dia masih berada di rumah kita, maka rasa keterasingan, rasa wahsyiyah tadi, keterasingan itu akan terasa pada ahli keluarga. Dan ahli keluarga kata, cepat-cepatlah bawa dia kat kubur. Takut. Sebab dia rasa wahsyi, dia rasa gerun. Begitulah juga kepada Sayyidina Ibrahim AS, apabila dia melihat itu duduk dalam rumah ni, apatah lagi berada di tempat yang begitu hina. Jadi perasaan wahsyiyah itu timbul, keterasingan itu timbul. Teringat pula terasing, Sudirman. Okey, lagu-lagu lama. Okey, kedua ialah membunuh anak. Membunuh anak. Satu tu bunuh jiwa. Membunuh jiwa. Yang mana? Sebab tu Allah mukarram. Wa karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam. Dan apatah lagi, kemuliaan itu dicabut. Jadi membunuh jiwa itu sendiri adalah satu dosa besar. Kita bunuh jiwa yang tak bersalah, itu satu dosa. Dosa besar. Apatah lagi bunuh diri sendiri, lagilah dosa dia besar. Membunuh diri sendiri itu adalah satu dosa yang besar. Ikutlah. Itu diri kita. Orang berfikir macam tu, ini diri saya. Tak, diri kamu, tapi pinjaman daripada Allah. Dia adalah milik Allah. Innallaha ashtara. Allah Ta'ala kata dia dah beli dah orang mukmin itu bi anna lahumul jannah, dan dibayarkan dengan ashtara minal mu'mini bi anfusihim wa amwalihim. Allah SWT telah belikan harta dan diri dan harta orang mukmin itu dengan syurga. Maka dia kata hak kita boleh buat? Tak boleh. Itu satu kesalahan. Membunuh itu satu kesalahan. Sebab itu anugerah Allah SWT dan Allah bagi pada kita. Okey. Apatah lagi seorang yang membunuh orang lain. Apatah lagi bunuh orang lain, bunuh diri sendiri. Yang mana kita rasa diri itu hak kita lah, milik kita lah. Kenapa? Ikutlah, kita nak buat apa pun barang kita. Tak boleh, kerana kemuliaan yang mana Allah anugerahkan itu, kita tidak boleh cabulkan dia. Kita tak boleh cabutkan dia. Jadi apatah lagi bunuh orang tanpa sebab.
Oleh itu perbuatan membunuh anak itu menambah lagi beratnya dosa. Jadi bunuh orang, maksudnya di sini bunuh anak. Ada satu golongan daripada orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang Arab jahiliyah, dia tak semua, tapi golongan-golongan ini, ada golongan tertentu ni, mereka akan membunuh anak mereka. Kenapa apa? Kerana takut rezeki mereka di-sharekan. Dulu kita berdua, kita dapat banyak ni, tapi setelah datang seorang, setelah datang dua orang, rezeki kita tak bertambah, kita pula kena kongsi makanan dengan mereka. Kita pula kena kongsi makanan dengan mereka. Jadi membunuh. Macam mana? Kita katakan Cina dulu. Dia telah membuat satu apa tu, dalam muka surat 269 tu, dia telah buat satu dasar negara mereka, iaitu satu keluarga, satu anak. Dalam masa 19 tahun, dia telah membunuh, Cina telah membunuh 65 juta bayi-bayi kembar. Dalam masa 19 tahun, 65 juta. Banyak 65 juta ni. 65 juta ni banyak membunuh bayi kembar. 65 juta dalam masa 19 tahun. Dalam masa 19 tahun. Ya. Itu di surat mana saya telah nyatakan dahulu. Khair, tak apa. Jadi sedangkan bukan manusia yang memberi rezeki, tetapi rezeki itu adalah tanggungjawab Allah. Maknanya rezeki itu dia daripada Allah. Allah boleh bagi semua rezeki ni. Rezeki ni Allah boleh bagi siapa? Pada orang tak beriman pun Allah bagi. Semua benda tak boleh Allah bagi. Allah adalah menjadi tanggungjawab Allah untuk memberi rezeki. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dan tiadalah satu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah lah jua yang menanggung rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Ini adalah tanda kelemahan iman. Terhimpun di sini berbagai-bagai keburukan. Dengan sebab kelemahan iman, dengan sebab tak ada iman, dengan sebab kelemahan iman, maka akan datanglah berbagai-bagai keburukan. Akan datang macam-macam keburukan kepada umat. Dosa yang ketiga ialah berzina dengan isteri. Dosa berzina dengan isteri atau anak jiran. Kan tengok. Allah Subhanahu Nabi Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi apabila membawa hukum-hukum muasyarah. Telah kita jelaskan, setiap kali Jibril AS datang, Jibril akan datang memesankan tentang hak kejiranan. Tapi bukanlah setiap kali Jibril datang, jaga jiran, jaga jiran, jaga jiran. Kita dah jelaskan dah. Bila hukum datang, mana setiap kali Jibril AS datang untuk menyampaikan hukum muamalat, maka Jibril akan, kan kita ada muamalat, muasyarah, hukum muasyarah, hukum muamalat tu jual beli, hukum muasyarah kehidupan ni, hukum mengenai masalah kehidupan ni. Muasyarah ni, orang yang muasyarah dengan kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, mana kita muasyarah, kita hidup bersama mereka, keluarga, jiran. Maka Sayyidina Jibril akan memesankan hak kejiranan. Jadi sepatutnya jiran ini kita jaga dia, kita jaga dia. Tetapi sepatutnya jiran kita jaga hak kejiranan, sebab kejiranan itu penting. Bukan kita bermusuh dengan jiran kita, sebelah menyebelah pun musuh dengan jiran. Bila pokok dia, daun pokok dia masuk ke dalam pagar kita, kita nak marah pula. Jadi berjiran, jadi sifat tu tak ada, sifat marah pula. Sepatutnya berjiran, hidup berjiran. Kita kena hidup bermasyarakat. Dan apatah lagi kita dalam masyarakat majmuk ni, kita hidup berjiran, maka kita tunaikan hak kejiranan tadi. Sepatutnya jiran itu dijaga, tapi dimusnahkan atau dicemar kemuliaannya. Macam mana? Inilah dicemar kemuliaannya tadi. Isteri jiran itu, seorang tadi telah berzina dengan isteri jirannya
atau anak jirannya. Itu dosa besar. Ini tu bukan maksud berzina tu pun dah dosa besar. Sebenarnya berzina tu pun dah dosa besar. Tapi kenapa dalam hadis ini sebut berzina dengan isteri jiran? Maksudnya nak menunjukkan betapa besarnya dosa tu. Besar lagi lah sebab berzina tu pun dah dosa besar. Dan sepatutnya jiran tu orang yang kita jaga, tapi kita melakukan perbuatan yang terkutuk tadi. Seseorang tadi melakukan perbuatan yang terkutuk tadi. Maknanya melakukan perbuatan yang terkutuk tadi. Lagi teruklah. Begitu hukumnya. Jadi dosa yang ketiga ialah berzina dengan isteri jiran atau anak jiran. Zina ialah satu keburukan yang besar. Allah sediakan satu nizam untuk pemeliharaan dan penjagaan manusia. Nizam ini ialah pemeliharaan dan kasih sayang kedua ibu bapa terhadap anak. Tetapi anak zina tidak ada hubungan kasih sayang dengan ibu bapa. Jadi sepatutnya hubung kasih sayang tu ada kejiranan. Di situ saya sebut juga, kenapa keluar-keluar anak zina pula? Dan maksudnya bila dia anak zina tadi dia lahir, maka dia tidak ada kasih sayang ibu bapa. Dia tak ada kasih sayang. Dia tak ada kasih sayang ibu bapa. Sebab itu Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Jalan yang keji. Apatah itu zina lah. Apatah lagi merogol. Itu lagi dahsyat lah. Merogol tu lagi teruk lah. Zina ni maksudnya seseorang itu dia suka sama suka. Kalau rogol tu yang tak diredai. Dia melakukan kekerasan. Dia melakukan penindasan dan kekerasan. Zina ni menunjukkan benda tu sama suka. Sama suka. Zina ialah satu perkara yang terlalu buruk dan sepatutnya kita menjaga hak jiran sebagaimana yang telah diberitahu oleh Nabi. Kita sepatutnya menjaga dan melindungi kehormatan isteri jiran kita, tetapi sebaliknya seorang itu berzina dengan isteri jirannya. Ini menambahkan besarnya dosa yang dilakukan. Semua syarat yang disebut ini adalah syarat ittifaqi, secara sepakat, bukan ihtirazi, cuma untuk menunjukkan besarnya dosa yang dilakukan. Maksudnya bukan dosa besar ni bukan setakat hanya berjiran dengan isteri jiran saja. Berzina dengan isteri jiran sahaja. Tapi berzina itu satu hukum. Sepatutnya isteri jiran itu kita pelihara. Tapi telah kita jelaskan dulu di dalam bab itu juga dikira liwat. Itu juga dikira liwat, itu juga dikira zina. Dan begitu juga mendatangi isteri. Mendatangi isteri tidak di tempatnya. Telah kita jelaskan sebelum ini, hadis itu mendatangi isteri tidak di tempat yang sepatutnya, iaitu pada farasnya bagi suami yang mendatangi isteri, tidak pada faras isteri, maka itu juga hukumnya dosa besar dan dia kira zina. Ini telah kita jelaskan sebelum ini. Kan? Untuk membenarkan perkara ini, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat berikut bermula daripada ayat wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Daripada ayat inilah baru mengatakan beberapa pesanan tadi. Dan hamba-hamba Allah iaitu ibadur rahman yang diredainya, iaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh sopan dan santun. Orang yang jalan ada sopan dan santun dia tu. Ada sopan dan santun. Dan apabila orang-orang yang berlaku kurang adab terhadapnya, hendaklah kata kepada mereka yang mereka menjawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini. Bila kita lalu dengan orang jahil ni, orang tak tahu apa dia maki habis. Assalamualaikum. Qalu salama, maksudnya lalu dengan baik, itu dia terjemah lafzi. Maksudnya bila lalu depan tu kita kata Assalamualaikum, saya pergi dululah. Saya tak sanggup, saya tak mampu duduk dengan tuan-tuan. Khair. Di sini adalah khulasah dia. Maknanya apa kesimpulan dia? Khulasah ni kesimpulan.
mengenai dosa. Sebenarnya makin dekat seorang itu dengan Allah, maka makin terasa kesalahannya. Walaupun kesalahan itu dilakukan walaupun kesalahan itu kecil, maka ia dianggap besar. Sebab dia dianggap besar. Kesalahan ijtihadi saja. Kesilapan ijtihadi. Dosa tak ada pun, dan di situ tak ada dosa pun. Kita dah berjelaskan dulu kan kesilapan ijtihadi. Sayyidina Adam alaihissalam. Dan sebab kita beriktikad bahawa semua anbiya adalah maksum dan tidak melakukan dosa. Sama ada dosa kecil sekalipun dia tak lakukan, bersih daripada dosa. Tapi ada kesilapan. Kesilapan itu kita panggil dia kesilapan ijtihadi. Kesilapan ijtihadi itu tidak dikira dosa, dan saya dah jelaskan dulu, beriman kepada nabi-nabi. Itu tengok balik. Jadi itu dia panggil kesilapan ijtihadi. Tapi oleh kerana walaupun itu kesilapan yang mana tak dikira dosa, tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia menganggap dosa tu besar. Dia menganggap dosa tu terlalu besar. Dia menganggap dosa tu terlalu besar bila dia dekat dengan Allah. Jadi sebab itu Sayyidina Adam alaihissalam bila turun sahaja di bumi, maka baginda Adam alaihissalam bertaubat, tak mengangkat kepala dalam keadaan sujud selama 40 tahun. Sujud, Rabbana zalamna wa illan taghfir Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun sujud taubat saja. 40 tahun. Sebab apa? Itu kesilapan ijtihadi sahaja, dan itu dia tidak dikira dosa pun. Sebab kita beriktikad bahawa setiap nabi-nabi adalah maksum daripada dosa. Mungkin kesilapan tu berlaku. Kesilapan ijtihadi itu macam mana berlaku kerana kelewatan wahyu dan sebagainya, telah saya jelaskan pada rukun beriman kepada nabi-nabi dahulu. Khair, saya tak perlu jelaskan lagi di sini. Khair. Jadi itu kesilapan saja. Jadi maksudnya bila kita menganggap sesuatu itu besar, bila kita ada hubungan. Kesilapan yang kecil itu dianggap satu kesilapan besar. Bila hubungan tadi, keakraban perhubungan tadi menyebabkan kesilapan yang kecil itu ia dianggap besar. Sebab itulah dalam riwayat Musnad Ya'la ataupun dalam ini hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan orang yang abrar, iaitu orang-orang yang membuat kebajikan, dan adalah satu keburukan bagi orang-orang yang muqarrabin. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Kharraj, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam terjemahannya, lihat Kitab Al-Maqasid. Riwayat ni dalam riwayat Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ni satu muhaddis lah, muhaddis besar. Masa kita pergi ke Syria, Ibnu Asakir ni dia ditanamkan di satu tempat. Jadi tempat ditanam satu tempat, maka tempat yang jenazah dia tadi nak diangkat lah. Sebab tempat tu nak dibuat jalan, nak buat jalan, mana kena pindahlah kubur tadi. Tapi bila datang bulldozer dan sebagainya, nak pindah tak boleh, nak angkat kubur tu, terpelihara. Maka jalan tu tak boleh maka dia buat roundabout. Masa tempat kubur tu tak boleh angkat, dia tak boleh nak musnahkan. Maksudnya tak boleh nak angkat, nak pindah mayat tu tempat lain. Itulah Ibnu Asakir. Dan ini di Syam, di Damascus, di Syam, kita orang pergi tempat kubur Ibnu Asakir tadi. Masya Allah, yang meriwayat hadis ini.
Kebaikan orang yang abrar. Kalau kita pergi, masa kita pergi ke Syam tu, kita pergi ke kubur Umar bin Abdul Aziz, kita pergi ke kubur Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah, tu semua tu kubur-kubur azwaj mutahharat, isteri-isteri Nabi. Banyak kubur-kubur di Syam tu. Dan kita pergi ke Halab, kita pergi ke kubur Abu Ayyub, kita pergi ke kubur, kita menziarahi lah. Kata ziarah kubur lah, menziarahi sambil lalu singgah lah, baca Fatihah dan sebagainya, menziarahi kubur-kubur. Bukan orang kata sembah kubur, menziarahi kubur, Masya Allah, untuk mengingatkan kematian dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi Sayyidina Huzaifah Al-Yamani ada atas bukit, Sayyidina Khalid Al-Walid, Masya Allah, azwaj mutahharat, 3 azwaj mutahharat, isteri-isteri Nabi SAW. Pergi tempat telaga Nabi Ayub, masih terjaga semua tadi. Pergi kat di biara tadi, tempat Nabi SAW berjumpa dengan padri bila Nabi SAW pergi ke Syam. Lepas tu kita pergi tempat dia panggil Suq Hamidi. Suq Hamidi ni ialah dia panjang jalan tu, dekat 2 kilometer jalan. Ini suq ni bazar lah, kedai lah. Kedai yang mana di zaman Syam tu, sebelum jadi Nabi lagi, di situ ada kedai dipanggil suq. Suq ni tempat kedai, dan di situ dia jadi Suq Hamidi. Suq Hamidi ni situ tempat dia di Kila'ah tu, di tengah-tengah bandar Damascus. Di tengah-tengah bandar, seronok pergi. Lepas tu kita pergi Damascus, kita pergi ke Wadi Arba'in. Wadi Arba'in ni 40 wali berhimpun untuk bermesyuarat di atas satu wadi, di atas bukit belakang Universiti Ustazah, iaitu Mujamma' Abu Nur. Ustazah tu dia dah habis di situ. Lepas tu saya pergi dengan Ustazah, selepas tu pergi ziarah semua universiti dia dan sebagainya. Di belakang universiti dia tu ada Wadi Arba'in. Wadi Arba'in ni satu tempat dia kita kena naik. Dia naik dengan servis tu separuh jalan, lepas tu kena jalan. Zaman tu Ustazah beritahu, isteri saya lah, Ustazah beritahu kita orang kena naik berjalan kaki. Lepas tu zaman kita orang pergi tu dah ada tangga dah. Naik separuh dengan van, lepas tu petangga, kena naik tangga. Tangga tak banyak, 500 anak tangga je. Nak sampai kat wadi tu, nak sampai kat kubur. Namanya tempat wali-wali bersidang. Dipanggil Wadi Arba'in. Tempat wali-wali di Syam tu, wali-wali abdal di Syam tu, tempat bersidang mereka. Mereka bersidang di situ lah. Dan di situ juga ada kubur, tempat pembunuhan pertama. Tempat pembunuhan pertama, iaitu pembunuhan Qabil telah membunuh Habil. Di wadi tadi lah, di atas wadi tadi, tempat pembunuhan pertama dunia. Sebab tu dia panggil Damsyik. Pokok salabi tu apa pula? Pokok salabi. Yang itu pokok, kalau di Nawah, tempat apa dia ni? Tempat Maulana Imam Nawawi rahmatullahi alaihi meninggal, di atas tempat kubur dia tu ada satu pokok yang tumbuh. Dan pokok tu tumbuhnya ayat-ayat Al-Quran. Di pokok tu ada ayat-ayat Al-Quran. Itulah kalau masukkan pokok halabi tadi, salabi tadi. Di bandar-bandar. Tapi sekarang kita tak boleh masuk dari Syam kan. Cuma di Damascus saja kita boleh masuk, sebab berlakunya peperangan pada 2011 tu dah berlaku. Kita nak pergi balik, nak bawa rombongan 2011 tu tak boleh dah. Tu naik atas tadi, itu tempat pembunuhan pertama, iaitu dia panggil Damsyik. Dam tu darah, syik tu percikan darah. Percikan darah pertama di dunia. Percikan darah pertama dunia. Dan di situ ada masjid, ada orang jaga. Budak muda lagi dalam 40-an. Dia naik jalan kaki je, duk jaga masjid tu. Masjid tu masih ada, ramai orang datang. Lepas tu kita pergi tempat kubur Habil ditanamkan, mana tempat dia jauh daripada situ, 3-4 bukit lagi. Banyak pergi tempat bersejarah di Syam tadi. Di Rabwah ni satu tempat alaika bisyam, Nabi kata.
Maknanya alaika bisyam. Ini ulama-ulama Syam. Masya Allah. Khair, tak apa. Kita pergi pada balik dosa. Jadi besarnya dosa bergantung kepada banyak manakah hubungan seorang itu dengan Allah. Walaupun perkara ini kecil tetapi menjadi sangat besar. Dosa-dosa yang kecil tetapi bagi orang yang muqarrabin, kesalahan itu dianggap besar. Maknanya makin rapat, makin lama, maknanya bila dah lama makin rapat. Bila lama dan makin rapat, maka bila lama dan rapat ni, bila dah rapat, maka dia akan merasai satu kesalahan lah. Walaupun buat benda tak salah, ataupun kesalahan tu kecil, tetapi dah rapat sangat. Kita dengan Allah kan, astaghfirullah, lepas assalamualaikum warahmatullahi, lepas kita bagi salam, kenapa kita istighfar? Itu menunjukkan kita rapat dengan Allah. Kata, ya Allah, apa ibadat yang aku buat ni, aku rasa tak sempurna, maka istighfarku bukan kerana dosa, tapi kerana tidak kesempurnaan ibadat yang dikerjakan sebagaimana yang dikehendaki. Sebab itu kita beristighfar. Jadi rasa tadi tu. Saya selalu bagi contoh pelajar lama dengan pelajar baru. Bila pelajar lama ni dari segi membuat kesilapan, samalah dengan membuat kebaikan. Jadi bila pelajar lama, pelajar baru, dia membuat kesilapan. Kita panggil dia, kita tegur. Kita kata, nak, pelajar, nak, tuan, pelajar yang mulia, wahai anak yang mulia, kita kata ini perbuatan salah, tak boleh buat. Cuma dia diberi peringatan kerana kesalahan tadi. Bila pelajar lama, budak-budak final year, tahun 8 dah, tahun 7, nak hampir nak habis, bila buat kesalahan, kita panggil dia, kita tak bagi nasihat dah, kita pap kita bagi sikit kat dia, kita kata buta ke tak nampak kesalahan tu. Sebab dia dah dianggap satu benda besar, dia buat salah. Bagi orang, maknanya nak beritahu hubungan tadi baru dengan lama. Begitu juga abrar dan muqarrabin. Abrar ni orang-orang baru nak belajar buat baik, orang yang buat baik. Jadi bagi kita ni orang abrar lah. Tapi tak tahulah kita abrar ke muqarrabin. Jadi orang abrar ni, kita menganggap kita kat ni, kalau dia peringkat tinggi lagi, kita menganggap orang abrar, dia kata buat berzikir tu pahala besar. Berzikir ni satu pahala yang besar. Satu amalan yang baik mendapat pahala yang besar. Berzikir ni, kalau tak buat tak apa, tapi kalau buat kita akan dapat satu pahala yang besar. Tapi orang yang muqarrabin, dia tak berzikir tu, dia mengatakan diri dia dah syirik. Dia tak ingat Allah tu pun, dia kata aku dah syirik dah dengan Allah. Benar tak syirik pun, tapi dia menganggap perkara itu sebab hubungan tadi. Hubungan keakraban tadi, hubungan yang terlalu rapat tadi. Maka dia akan begitulah apabila satu orang tadi hubungan dengan Allah, maka dosa yang kecil itu pun dia anggap satu kesalahan yang besar. Itulah hadis Nabi kata, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, kebaikan itu pada orang-orang abrar, tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang abrar itu adalah sayyi'ah bagi orang muqarrabin. Itu adalah kesilapan dan dosa terhadap orang-orang yang muqarrabin. Begitu. Semua dosa yang besar, manakala iktibar kepada insan, kepada ashkhas insan, itu berbagai-bagai peringkat. Kadang-kadang suatu pekerjaan adalah satu kebajikan bagi orang abrar, tetapi ianya satu keburukan bagi orang muqarrabin. Apabila pelajar baru melakukan kesalahan, maka ustaz akan menasihati pelajar tersebut. Akan tetapi jika kesalahan yang sama dilakukan oleh pelajar lama, maka pelajar lama akan terus dihukum. Kemudian barulah diberi peringatan atau ditambihkan.
kepada kesalahan tersebut. Jika seorang itu mempunyai 10 dirham dan disedekahkan 5 dirham, ia dianggap satu kebaikan, satu kebajikan yang besar daripada seseorang. Tapi bagi muqarrabin, ianya satu keburukan, kerana sepatutnya dia menyedekahkan keseluruh 10 dirham tersebut. Sebab tu Nabi tu kalau sedekah semua. Macam tu. Sebab dia macam tu. Nabi Adam melakukan kesilapan ijtihadi. Telah kita jelaskan dulu kesilapan ijtihadi. Sayyidina Adam AS bukan pun dosa, tetapi disebabkan kedudukan Nabi Adam itu, baginda telah bertaubat. Patutnya baginda dia tulis beliau, so perkataan tu tak dapat dihapus. Saya terlalu jaga perkataan-perkataan ini. Beliau pun buat okey, tapi Nabi baginda lah, baginda bertaubat dan menangis selama 40 tahun. Sedangkan ketika bermunazarah, berdebat dengan Nabi Musa, baginda Adam dikatakan itu bukan kesalahan, bahkan ketetapan yang telah Allah tuliskan di dalam takdir. Dalam munazarah tersebut, munazarah perdebatan itu tersebut dikatakan bahawa Nabi Adam telah berjaya mengalahkan Nabi Musa. Nanti insya-Allah di dalam bab takdir nanti hadis ni kita akan detailkan perdebatan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Insya-Allah sepatutnya ditulis, insya-Allah akan dijelaskan di dalam bab takdir, tapi saya terlupa dalam note tadi. Jadi orang akan tercari mana munazarah tadi. Patutnya saya dah ceritakan di situ, tapi kadang-kadang tertinggal jugalah. Sebab tu dia ada cetakan pertama, cetakan kedua dan sebagainya. Dan seterusnya ialah dosa besar. Yang seterusnya ialah dosa besar mendurhakai ibu bapa dan bersumpah dusta. Mendurhakai ibu bapa dan bersumpah dusta. Iklan sekali lagi, bagi siapa-siapa yang telah berdaftar dan membuat pembayaran untuk daurah, sudah membuat pembayaran dan mendaftar untuk daurah. Jadi dah belum lagi, maka yang belum lagi masuk kepada FB private untuk daurah ini, maka sila hubungi admin pada nombor 017 tu. Yang sudah bayar dan sudah berdaftar. Belum lagi menyertai FB, private yang kita akan buat esok, maka sila hubungi admin di WhatsApp 017. Mungkin ada orang tertinggal 1-2 ke? Itu sila hubungi. Dan begitu juga saya highlightkan di sini. Mungkin kadang-kadang kita tulis dalam satu senarai itu kita tak terbaca, kita terlepas pandang. Kebanyakannya kita terlepas pandang. Tak apa, boleh letak nombor. Tapi iklan saja boleh, tolong iklan pun boleh. Itu tu dah ada dah 017 603 4897. Dan hubungi admin daurah tadi lah, yang maknanya belum masuk FB private Midrajul Fawatih. Yang sudah bayar dan berdaftar belum masuk private FB private Midrajul Fawatih. Sila hubungi admin di nombor yang tertera pada yang kawan-kawan telah tunjukkan tadi. Boleh insya-Allah. Jadi di situ insya-Allah esok pagi kita akan mulakan, dan insya-Allah selepas kelas ni tuan-tuan tunggu sekejap, seminit 2 saya nak on FB tu, yang mana setelah bersama dengan yang sudah ada dalam FB private tu untuk Midrajul Fawatih. Selepas habis kelas ni, lepas habis kita punya 8 lebih-lebih nanti, saya akan buka FB private tadi. So tuan-tuan tengok di situ sebagai itulah kita sebagai rehearsal kan, nak tengok esok supaya terjadi dengan baik. InsyaAllah selepas pengajian ni terus tuan-tuan buka FB private tadi.
Yang sudah ada tu buka FB private, hang boleh tengok. Saya dah buat tu semua. Admin telah tolongkan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan buka sekejap selepas habis pengajian ni. Tunggu sekejap, seminit dua je kita nak tengok okey ke tak. Tapi dia akan dalam bentuk lain sikit lah. Anak saya kata tak boleh, kena buat begini, terus cantik sikit. Ni kita biasa je. Okey. Khair. Jadi mendurhakai ibu bapa dan dosa dan bersumpah dusta. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir al-isyraku billahi wa 'uququ walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghumus rawahu Bukhari. Wa fi riwayatin an Anas wa fi riwayati Anas radhiyallahu anhu syahadatu zur badal al-yaminul ghumus muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dosa-dosa besar itu ialah pertama, mensyirikkan Allah, mendurhakai kepada kedua ibu bapa, membunuh jiwa dan sumpah dusta. Ni sebab tu ulama mengumpulkan ada banyak, ada 70 dosa besar, ada 70 80 dosa besar. Jadi dihimpunkan daripada hadis-hadis, dihimpunkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis, maka ditulis secara majmu'ah, secara himpunan. Di sini disebut satu-satu. Tadi kadang-kadang dia dah sebut dah syirik pada Allah. Ni pun disebutkan pula syirik pada Allah. Jadi penyebutan dua kali itu kita panggil takrar dan kita tak kira lah. Kita mulakan dengan yang lain. Okey. Dosa-dosa besar itu. Jadi penerangan. Nabi menyebut 4 dosa dalam hadis ini. Mensyirikatkan Allah telah kita jelaskan. Syirikatkan Allah tadi menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, dia telah mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah jelaskan. Tak apa, nanti siapa yang tu hubungi admin di nombor tersebut, nanti kita jawablah. Admin akan jawab sekejap lagi. Jadi Allah SWT mengurniakan segala-galanya dan Allah gunakan ibu bapa sebagai asbab. Allah yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi. Sebab itu kita kata kepada anak kita, siapa yang bagi? Allah. Siapa yang bagi? Allah. Allah yang bagi. Cuma kita ni sebagai sebab saja, perantaraan untuk kita bagi pada anak kita. Perantaraan ibu bapa untuk bagi kepada anak. Tapi yang memberinya Allah. Yang memberi, a'tanya Allah, yang mentaksim, yang membahagi-bahagikan. Kita ni tolong bahagi je yang Allah beri. Pemberian tu, sebab tu Nabi kata, pemberian tu a'ta min Allah. Nabi kata, ana qasim, aku yang membahagi-bahagikan pada kamu. Rezeki itu daripada Allah. Tapi Allah gunakan ibu bapa tadi untuk membahagikan rezeki, membahagi-bahagikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi pada orang yang mana sebagai qasim, yang membahagikannya itu pun kita kena menghormatinya. Kita kena hormati. Sebab apa? Besar penghormatan kita pada ibu bapa. Sebab nama ibu bapa tadi diletak di sebelah dengan nama Allah. Maksudnya kalau tak bersyukur kepada ibu bapa, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Dalam sudut kesyukuran ni, dari sudut kesyukuran ni, Allah letakkan ibu bapa tu di sebelah nama dia, di sebelah dengan dia. Allahu Akbar. Allah mengurniakan segala-galanya. Gunakan ibu bapa sebagai asbab menyalurkan, membahagikanlah apa yang dikurniakan oleh Allah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran nama ibu bapa selepas namanya. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan yang demikian itu bersyukurlah. Yang demikian itu bersyukurlah kepada Allah, kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Dan Allah gunakan
Dia letak bersyukur padaku dan bersyukur pada ibu bapa. Ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima pembalasan. Sebab tu ulama kata menerima, dia bracket tu. Ilayyal masir, kepadanya lah, kepada Allah lah kita kembali. Untuk apa? Diberi pembalasan. Diberi pembalasan terhadap apa yang telah manusia itu lakukan. Terutama dengan kedua ibu bapa. Terutama dengan kedua ibu bapa. Jadi kita wajib menghargai kedua ibu bapa. Melalui perantaraan ibu bapa, seorang itu mendapat dua nikmat besar. Jadi sebenarnya kenapa macam tu? Sebab kita mendapat dua nikmat besar. Sebab kita mendapat nikmat besar. Jam yang kita belajar tu kan, kita kan jam berapa pengajian, dia semua tu saya dah tulis semua dah. Pada siapa yang menyertai daurah tadi, semua dah tulis semua dah situ. Jadi tak ada pertanyaan lagi lah. Jadi penyertaan daurah tadi kita dah beritahu dah, penyertaan tadi semua dah tertulis. Sebenarnya dalam Islam ni untuk kita share kebaikan lah. Dalam Islam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul hasanatul dalam Islam. Bukan. Sayyidina Ali berkata, al-haqqu bila nizam yaghlibuhu batil binizam. Ini satu perancangan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, hak, al-haqqu, perkara yang hak. Dan kita telah jelaskan apa itu hak kan? Mesti kita yakin apa. Sebab Allah kata al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika humul mu'minuna haqqan. Dah saya jelaskan dahulu apa itu hak dan apa itu sidqun. Apa itu sidqun, benar, dan apa itu hakun. Hakun tu benar. Cuma terjemah dia sidqun tu benar, hakun itu kita mesti membenarkannya walaupun dia bersalahan dengan peristiwa yang dilihat. Maksudnya benda hak ni benda yang mesti kita yakin. Maknanya yakin, maknanya orang yang hak ni dia berada bersama Allah dah. Bantuan Allah dah datang bersama dengan dia. Perkara yang hak ni. Tapi Sayyidina Ali kata apa? Ni hadis mauquf dipanggil. Kalau qaul Sayyidina Ali kita panggil dia hadis mauquf. Hadis itu hanya berintihah ila sahabah. Bila hadis itu intihah ila sahabah, kita panggil hadis tu hadis mauquf. Dari sudut hadis kita panggil hadis mauquf. Kalau intihah ila Nabi, hadis tu hadis mursal. Hadis tu hadis muttasil. Hadis tu hadis muttasil. Dan kalau hadis tu hadis mauquf, muttasil, mauquf, dan satu lagi hadis munqati' apabila intihah qaul ila tabi'in. Okey. Sayyidina Ali kata al-haqqu, perkara yang hak. Memanglah perkara yang hak. Bila kita buat satu benda yang hak, maka dia akan mendatangkan bantuan Allah. Dia akan mendatangkan bantuan Allah. Tapi Hadrat Ali kata al-haqqu bila nizam yaghlibuhu batil binizam. Hak sekalipun, benar sekalipun, sebenar-benar sekalipun, tanpa ada perancangan akan kalah kepada yang batil, yang berperancangan. Tuan-tuan faham apa saya nak jelaskan di sini? Semoga Allah SWT bagi taufik pada kita. Sesuatu penjelasan. Jadi sesuatu yang hak itu pun perlu kita ada perancangan. Perlu kita ada perancangan. Kenapa kita membuat perancangan? Supaya pengendalian sesuatu perkara itu dapat berjalan dengan lancar.
satu-satu benda tadi dapat berjalan dengan lancar. Sebab itu kita buat perancangan. Tak payah rancang. Allah Ta'ala punya kerja jalan saja, bismillah. Tak, dia mesti ada perancangan. Cuma Nabi tak ceritakanlah perancangan yang Nabi nak buat tu, cuma strategi yang Nabi nak buat. Nabi tak cerita pun sebab Nabi dah ada perancangan dia. Sebab Nabi tu dia dapat direct daripada Allah. Dia tak ada perancangan. Itu pun semasa Tabuk Nabi memberitahu perancangan. Sebab perjalanan yang jauh, maka memerlukan bekalan yang besar, memerlukan keperluan yang besar dan bekalan yang banyak. Sebab itu Nabi telah memberitahu kepada sahabat perancangan apabila nak pergi ke Tabuk. Dengan perjalanan yang begitu jauh pada musim panas yang begitu ketara, maka telah diberitahu perancangan. Sebab perancangan itu al-haqqu, Sayyidina Ali kata al-haqqu bila nizam. Dia tak ada nizam, tak ada perancangan. Nizam ni satu peraturan dan perancangan. Nizam Allah, peraturan Allah. Nizam ni kita kena atur lah. Bila kita atur, kalau benda yang hak tu tahu dah benda tu hak, tapi tak atur, dia akan kalah kepada batil yang berperancangan. Kita mesti ada hubungan dengan Allah. Kita harap pada Allah, tapi kita tak harap pun pada perancangan. Tapi Allah perintahkan pada kita untuk merancang. Tapi biasanya kita buat ad hoc. Bila dah beritahu kan berkali-kali. Sebab kita tak ambil note apa yang diberitahu. Last minute baru semua terkencing tengah jalan. Nak terkencing tengah jalan semua last minute dah. Last minute, saya tak lagi. Last minute dah. Sebulan kita dah beritahu sebulan dah. Dan sebab kita ada perancangan. Kita ada perancangan. Sebab tu kena alert semua tu. Benda-benda yang diberitahu kena alert lah. Saya pun memang terlepas pandang juga. Anak saya kata maksudnya saya nak sabitkan di sini program daurah kita dah rancang. Program daurah kita dah rancang. Jadi untuk memudahkan perjalanan. Sebab tu kita ada bila tarikh berdaftar. Lepas tu kita ada bila tarikh tutup pendaftaran. Mana tarikh tutup pendaftaran dah hari raya ketiga lagi. Ni hari raya ke-6 dah. Jadi oleh kerana kita mungkin dah, ini untuk kita lah. Bukan saya nak kata pada siapa. Saya minta maaf jika saya kata ni tuan-tuan terasa pula. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kita dah rancang dah, kita akan tutup tarikh tu. Masa tutup tarikh tu, selepas tutup tarikh tu, tak apalah saya kata kali pertama kita buat kan. Jadi saya masih terima lagi orang yang saya tertinggal lah, saya terapalah. Tak apa, biasalah tu. Tapi saya nak beritahu kita ni, sebab kita mungkin yang baru tengok itulah. Tapi saya pesan ni untuk yang lama-lama. Bukan untuk yang baru. Kan pengajian kita kadang-kadang kita tak tahu siapa yang lama. Sebab tu saya nak dalam satu audience. Bukan umum sahaja, tidak. Dalam satu nak saya, sebab apa saya dah beritahu kenapa kita nak dalam satu audience. Sebab saya nak sampaikan banyak benda supaya persiapan dan persediaan tuan-tuan dalam audiens tadi. Bukan sebanyak mana yang kita boleh sampaikan, tapi sebanyak mana yang dapat kita ambil daripada penyampaian. Sebanyak mana yang kita ambil daripada penyampaian. Bukan kita nak tahu aja, kita nak faham dan kita nak amal. Itu tujuan yang paling besar. Kita nak faham fawa'aha, kita nak faham, summa addaha fawa'aha, rubba muballighin. Ada sebahagian orang yang mana kita sampaikan pada dia faham, fawa'aha summa addaha, dan dia amalkan summa addaha kama sami'a, sebagaimana yang telah disampaikan. So kita nak beramal dengan hadis tu. Naddarallahu mra'an, Nabi kata dalam bab ilmu nanti ada ni hadis ni.
Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a. Naddarallahu imra'an, semoga berbahagia. Tapi kalau terjemahnya, semoga wajahnya bercahaya. Naddarallahu imra'an, semoga Allah mencahayakan seseorang. Naddarallah maknanya Allah menggembirakan seseorang. Semoga Allah Ta'ala membahagiakan seseorang. Maknanya semoga Allah merahmati dan membahagiakan seorang. Ini Nabi doa ni. Ini doa daripada Nabi ini. Semoga Allah cerahkan dia. Semoga Allah membahagiakan dia. Semoga Allah membahagiakan dia. Seseorang tadi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, sami'a maqalati, yang mendengar percakapanku, yang mendengar hadisku. Sami'a maqalati fawa'aha, dan dia faham, fa'addaha, dan dia amalkannya, kama sami'a, kama sami'a, summa addaha kama sami'a. Jadi Allah Nabi doakan. Kita nak dapat doa Nabi ni, Masya Allah. Kita tak apa, bagi siapa yang terlepas lagi, saya terima lagi lah. Tapi hanya untuk beberapa ketika sepatutnya saya tak nak terima dah. Tapi tak apa, supaya yang terlepas dia baru masuk, kalau dia ada berminat, boleh WhatsApp 017 tadi. Boleh WhatsApp untuk 07. Daurah esok jilid berapa ya? Daurah esok jilid berapa ya? Masih jilid 1 dalam Kitabul Ilmu. Masih jilid 1 dalam Kitabul Ilmu. Okey. Dan di tempat kod daurah tadi, di tempat kod daurah tadi, saya dah terangkan bagi siapa yang nak buat rakaman atau nak save lah, maka mesti minta kebenaran admin. Mesti minta kebenaran admin. Jadi misalnya kalau dia tak dapat hadir di dalam kelas esok, dia dah bayar, rugilah, dia dah bayar membuat pendaftaran dan sebagainya, dia dah bayar, tapi dia tak dapat hadir ataupun dia nak tengok balik, maka dia kena savekan. Sebab saya nak privatekan benda tu. Saya nak privatekan benda tu. Jadi tuan-tuan yang nak buat rakaman atau nak menyimpan dan nak menyimpan kita punya video tadi, mesti mendapat kebenaran daripada admin. Khabarkanlah, kita benarkan, tapi tuan-tuan kena khabarkan. Adalah satu masalah halal, dan tuan-tuan khabar, tuan-tuan baca iklan, semua iklan telah diberitahu oleh admin. Semua iklan. Jadi tuan-tuan kena minta lah. Saya dah iklan dah di situ. Kena buat, minta keizinan. Sebab apa? Kena minta sebab FB akan sebab admin akan delete ni. Benda tu admin akan delete. Tak tahulah dalam FB tuan-tuan tadi, saya tak tahu macam mana, tapi minta kebenaran lah untuk rakaman tadi. Sebab itu dia adalah khusus lah. Saya takut tuan-tuan tersebar di luar pula dalam majlis tadi. Khair. Sebab tu saya kata minta kebenaran. Cuma tuan-tuan mungkin tak bertanya masalah tu, so saya kena beritahu lah kot. Mungkin kena beritahu sebab tuan-tuan tak bertanya tentang perkara tersebut. Sebab benda-benda kadang-kadang hak cetak terpelihara kan. Benda tu kadang-kadang kita terlepas cakap ke, dari benda tu boleh jadi isu yang besar kan. Tapi benda tu terlepas pada tempat yang umum, dia terlepas tempat yang umum, dan mungkin benda-benda yang saya bagi tahu tadi, benda-benda tu adalah mungkin dia ada sesuatu perkara yang mana kadang-kadang tak boleh bagi tahu pada umum. Kadang-kadang tak boleh bagi tahu umum, bila dia diumumkan, jadi masalah besar nanti.
Itu untuk keselamatan saya jugalah, untuk keselamatan saya juga. Maka tuan-tuan dah bersama dengan saya, tuan-tuan dah tahu. Tapi bila ni dia jadi umum, jadi benda yang itu dia jadi lain di atas keselamatan saya juga. Begitu, sebab tu saya memberitahu tadi. Begitu. Bukan tak benarkan, sebab tu sebabnya nak masuk tu dia ada pendaftaran dia. Sebab kita kadang-kadang kita cara laju, macam mana cara dia, begitu. Okey. Yang umum saya umumkan, begitu. Menderhakai kedua ibu bapa. Kita tambah sikit lagi. Wajib menghormati ibu bapa. Kenapa kita mendapat dua nikmat daripada ibu bapa? Kita mendapat dua nikmat daripada ibu bapa. Satu nikmat jisim, maknanya satu nikmat kelahiran dia tu. Satu nikmat kelahiran. Maknanya kita lahir tadi disebabkan oleh kedua ibu bapa kita, perantaraan ibu bapa, maka lahirlah kita di dunia ini. Satu nikmat yang besar, iaitu nikmat jisim. Kedua ialah nikmat iman. Masya Allah, kita lahir daripada keluarga yang beriman. Kita lahir di rumah orang yang mengenali Allah, yang menyembah Allah, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita lahir daripada keluarga Muslim. Kita lahir daripada keluarga Muslim. Maka kita adalah Muslim. Wa'yazubillah, kalau kita lahir daripada keluarga non-Muslim, maka kita jadi non-Muslim. Seorang tu akan jadi non-Muslim. Jadi kita dah ada life kita, jalan kita tu. Ihdinas sirat tu dah ada jalan dah. Cuma mustaqim tu kena lurus sendirilah. Jalan tu dah lurus, maka kita lah kena ada di atas kelurusan jalan itu. Allahu Akbar. Wajib mentaati ibu bapa kecuali dalam perkara mengingkari perintah. Tapi setakat mana kita kena taat ibu bapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Jangan mentaati. Jangan la ta'ata li makhluqin. Jangan mentaati mana-mana makhluk dengan perkara yang memaksiati Allah. Jika wa'yazubillah lah, ibu bapa tadi menyuruh kita melakukan maksiat, maka kita tak perlu taat. Kita boleh ingkar. Sebab benda tu dia lari daripada syariat, maka kita tidak perlu mentaati ibu bapa. Selagi berada di atas jalan syariat, kita ikut. Tapi jika tidak berada di atas jalan syariat, maka kita tidak perlu mentaati. Menghormati tetap hormat, tapi tidak mentaati. Kefarduan iman ke atas seorang itu yakin. Dia mesti mengusahakan iman sehingga iman yang ada itu dapat menghalang seorang daripada semua perkara yang mengingkari perintah. Sebab tu perlu kita usaha atas iman. Sebab apa kita perlu usaha atas iman? Dengan iman tadi kita boleh tolak semua. Kita boleh buat semua yang Allah perintahkan, dan kita boleh menghalang seorang itu daripada mengingkari Allah. Jadi bila kita dah ada iman, wa'yazubillah lah, kedua ibu bapa seorang itu memerintahkan dia untuk membuat maksiat, untuk melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan perintah. Oleh kerana iman, kita dah tahu, sebab itu wajib seorang itu mempelajari iman. Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran. Sahabat kata kami mula-mula belajar iman, sebab tu baru kami belajar Al-Quran. Jadi iman yang perlu kita usahakan. Supaya kita tidak mengingkari Allah. Jadi kalau kita tahu hukum tadi yang bersalahan dengan perintah Allah, maka kita perlu tinggalkan hukum tadi, perintah tadi, walaupun dia datang daripada kedua ibu bapa kita. Tapi kita masih menghormati, tapi bukan mentaati. Lain, menghormati, tetap menghormati. Walaupun ibu bapa tadi orang yang non-Muslim pun kita kena menghormati.
kita kena menghormati. Menghormati lain, mentaati lain. Jadi taat ni selagi mana? Selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Kan? Jika ibu bapa menyuruh melakukan sesuatu yang harus, maka ia menjadi tapi dia ada kan perkara sunat, perkara harus. Jadi dia menjadi satu. Jadi bila ibu bapa menyuruh kita perkara yang harus, dia menjadi wajib bagi anak tadi. Dia menjadi wajib bagi anak. Boleh menjadi wajib bagi anak tadi. Kita tidak boleh menyusahkan kedua ibu bapa dan kita mesti berkhidmat kepada mereka. Untuk mendapat keberkatan hidup, kita perlu mengutamakan ibu bapa kita. Untuk mendapat keberkatan ilmu, kita menghormati guru. Untuk mendapat keberkatan hidup, kita menghormati dan mentaati ibu bapa. Kedua ialah bersumpah dusta. Seterusnya ialah bersumpah dusta. Yaminul ghumus dia panggil. Yamin ghumus ni bersumpah dusta. Bersumpah dusta ni pun khususlah dia panggil yamin ghumus. Qatlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa tu pun kita dah bincang dah, saya tak bawa di sini. Membunuh jiwa, membunuh seseorang tanpa hak. Kita boleh hukuman bunuh boleh dijatuhkan ke atas seseorang apabila apa dia? Apabila dia membunuh seseorang dan sabit kesalahan, hukuman qisas boleh dijatuhkan. Berzina, hukuman rejam boleh dijatuhkan. Atau dia murtad keluar Islam, hukuman dia boleh dibunuh. Itu 3 saja halalnya darah seseorang Islam kepada pemerintah. Di sini pemerintah yang akan mengambil tindakan. Jadi halalnya darah itu. Halalnya darah tadi. Balas balik qisas, rejam, kerana apabila hukuman tadi diadakanlah, hukuman tadi diadakan. Khair. Jadi untuk membenarkan perkara tersebut, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat bersumpah dusta pada zaman yang telah lalu. Sumpah dusta pada benda yang past tense, benda yang lah lepas. Contohnya seorang mengatakan, demi Allah semalam dah lepas lah, saya telah memberi seorang itu RM15,000 sedangkan dia tidak melakukannya. Semalam aku dah buat begini tau. Dia bersumpah, demi Allah semalam aku buat macam ni tau. Semalam aku sembahyang tahajud tau 20 rakaat. Dan dia tak buat pun. Sedang dia tak buat pun. Maka itu dusta, dosa besar. Kena taubat. Jadi ingat semua dosa besar ini dia tidak akan terampun. Semua dosa besar ni dia tidak akan terampun dengan kebaikan. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Tetapi dosa besar ini dia tak terhapus dengan kebaikan kecuali dengan taubat. Jadi apabila kita melakukan, sebab itu kita disarankan untuk bertaubat, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali perbuatan kita supaya segala dosa besar yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yamin ghumus tadi, bersumpah dusta, demi Allah 3 tahun lepas aku dah bagi fulan-fulan duit tau. Begitu. Jadi sedangkan dia tak bagi. Jadi dia mendakwa, bersumpah dengan perkara yang seorang itu tidak buat dan mengatakan dia buat. Itu segala satu dosa besar, sumpah. Okey. Dalam riwayat yang lain, pensaksian dusta atau tempat sumpah dusta tadi, dia menjadi saksi dusta. Dia menjadi saksi, tapi saksi yang dia menjadi saksi lah. Setiap semua kes tu dia kena ada saksi, tapi dia hadir untuk memberi saksi dan iaitu dengan saksi, maka dengan sebab itu dia memberi saksi dusta. Dia memberi saksi dusta. Dia membuat penyaksian dusta. Itu juga dosa besar. Itu juga dosa besar dalam penyaksian dusta tersebut.
dalam penyaksian dusta tersebut. Jadi di situlah itu ada sikit. Dan esok kita berhenti sekejap untuk pengajian umum ni. Sabtu Ahad ni kita berhenti sekejap, tapi hari Isnin 1 hari bulan Jun 1 Jun kita sambung balik pada pengajian umum ini di dalam page Midrajul Fawatih. Secara page yang umum Midrajul Fawatih kita sambung balik, sebab Kitabul Iman ni 5 bab ni saya akan umumkan dalam pengajian umum lah. Dalam pengajian umum. Tapi untuk daurah-daurah seterusnya kita iklan di sinilah. Kita akan buat event dan sebagainya, kita akan iklan. Sebenarnya kita nak lajukan sikit pengajian tadi, nak lajukan sikit. Kita tak naklah take time 10 years baru kita habis kitab ni. Sebab tu salah satu kita buat daurah ni pun kita nak lajukan sikit pengajian kita. Nak lajukan sedikit. So dalam masa 3 tahun ke habis, dalam masa 2-3 tahun ke habis, semua hadis-hadis ni. Begitu. Alhamdulillah lah, kalau habis 2-3 tahun, seronok. Saya pun seronok. Kita boleh buat pengajian lain lagi. Masya Allah. Jadi sebab tu saya buat daurah ni untuk cepatkan sedikit pengajian. Salah satunya lagi, dia banyak-banyak lah. Dia banyak item-item, dia banyak maksud, makasid dia tadi itulah. Jadi kita boleh cepatkan sikit. Pengajian kita tidak nak habis ni 10 tahun. Tunggu lama juga ni 10 tahun. Jadi alhamdulillah dengan berkat PKPB pula ni, PKP ni, alhamdulillah kita boleh buat macam-macam. InsyaAllah selepas kita doa ni, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jadi selepas kita doa ni, tuan-tuan terus pergi kepada FB Midrajul Fawatih personal FB tadi. Mereka yang dah nak masuk daurah tu, kita tengok sedikit. So jalan tadi. Itulah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk berkenaan dengan nak save, nak apa tu, tuan-tuan minta kebenaran lah. Saya cuma nak minta kebenaran saja, bukan tak bagi. Tuan-tuan cuma minta kebenaran, dan saya nak beritahu tuan-tuan tu save. Tuan minta kebenaran tadi di dalam mana? Melalui FB ke, melalui itu, mintalah kebenaran. Jadi sebab saya ada note, sebenarnya semua ada note kan. Sebenarnya ada note, sebab kita mesti ada perancangan dia tadi. Nanti pening kepala pula. Jadi kita mesti ada perancangan kita. InsyaAllah perancangan kita. Nanti tengoklah. Saya pun sebenarnya 6 jam tadi saya rancang saya akan habiskan dalam Kitabul Ilmu. Tapi saya nak tengok macam mana tuan-tuan pula. Tuan-tuan sanggup ke 6 jam tu saya habiskan? Saya tengok keadaan tuan-tuan. Saya nak tengok komen pula daripada tuan-tuan lah, supaya kita ada interaksian dua-dua. Bukan bagi pihak saya saja, bagi pihak tuan pun kita ada interaksi. Kita berdua, dalam kita maksudnya kita boleh berinteraksi. Walaupun kita di dalam FB. Jadi saya nak tengok juga macam mana tuan-tuan kelajuan saya yang saya nak speed tu. Saya boleh speed laju. So tuan boleh tangkap ke apa yang nak di speedkan tu. Jadi kita tengok dalam situasi ni. InsyaAllah. Sebab dia kan, benda ni kan dia bukan kecil, dia benda-benda besar. So ada benda-benda yang tempat yang mana dia agak sulit di situ. Begitulah. Tapi insyaAllah kita niat dengan baik supaya Allah SWT kita dengar ni, macam mana kita nak segar. Kita ingat hadis tadi, nadarallahu mra'an, Allah sentiasa, Nabi doa semoga Allah membahagiakan. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati, orang yang telah mendengar hadis-hadisku, percakapanku, sami'a maqalati, apa yang aku sabdakan, fawa'aha, iaitu fawa'aha ialah mereka yang mana mengingati aku, fawa'aha, faham, fa'addaha, lepas tu mereka amalkan, sampaikan, kama sami'a, sebagaimana yang aku sampai dan perintahkan. Rubba muballighin au amin sami'in. Dan Nabi kata, banyak orang yang mana kita sampaikan tadi, kerana kebolehan dan kemampuan dia boleh menyampaikan kepada orang lain lebih daripada gurunya. Mungkin Masya Allah kehebatan tuan-tuan boleh sampaikan lebih daripada saya. Itu Nabi doakan juga.
InsyaAllah. Kita doa sekejap, lepas tu tuan-tuan pergi ke FB tadi. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah kita pergi sekejap, tunggu sekejap.